1.12这是很简单的介绍系统神学范畴内常用的方法。 yaitu kaedah-kaedah yang sering digunakan di dalam kategori teologi bersistematik. 在系统神学范围里面叫范畴内啊。 Itu dalam kategori teologi bersistematik, kaedah-kaedah yang sering digunakan. 当然，方法论有很多方法论。 Maka sudah tentu kaedah-kaedah ini sangat banyak. 那比如说Contohnya, 圣经神学的方法论是什么？ apakah kaedah 啊？对，释经学。 penerangan Alkitab? Salah satunya ialah dengan menafsir Alkitab. 你们上过解经学没有？ Sudah belajar penafsiran Alkitab? 上过了，那个就是以后你读圣经就要用上课的那个方法。 Jadi pada hari kelak bila membaca Alkitab, gunalah cara yang dibelajar dalam penafsiran Alkitab itu. 那学的方法还记得吗？哈， Masih ingat kaedah penafsiran itu? 对不对？啊，屁的，记得哈，记得就用那个方法。 Jadi kalau ingat mesti gunakannya. 好，那我们现在是系统神学。 Jadi sekarang kita lihat itu teologi bersistematik. 用得到解经学的方法吗？ Bolehkah menggunakan cara penafsiran Alkitab? Bolehkah? 慢， Baik, 我常常看不到你呀。 saya selalu tidak 对， nampak. 这样看到，谢谢你给我看， Terima kasih tunjukkan muka Allah. 用得到吗？ Boleh gunakan penafsiran Alkitabkah bagi teologi bersistematik? 对，这次你答对了。 Betul. 因为系统神学它是把圣经神学、那个历史神学加起来，才成为系统神学。 Teologi bersistematik ini adalah gabungan dari sejarah Alkitab. 所以我们在做系统神学的时候，进入到里面也要用释经学。 Apabila kita masuk ke dalam teologi bersistematik, kita pun mesti masuk ke dalam penafsiran Alkitab. 感谢神教那么久，有神学圣在。韩国一样哦，去那边传道进修，还有神学圣在。 Syukur pada Tuhan setiap kali waktu seminar pun ada penuntut teologi. Jadi di Korea pun waktu saya berseminar ada penuntut di sana, saya boleh tanya soalan kepada penuntut-penuntut maktab teologi. 见到系统神学在每一个的时候，你们准备好哈，那个解经学的方法要准备好。 Jadi saya harap kamu buat persediaan dalam tentang penafsiran Alkitab. Sebab sekarang saya masuk dalam teologi bersistematik memerlukannya. 你一边做那个方法，你一边讲说你用什么方法。 Jadi sambil saya berkuliah di sini, kamu pun sambil fikirkan cara kaedah apa yang perlu digunakan. 好，这样可以哈。 Boleh? 好，那所以解经学可以用啊。 Jadi dalam penafsiran Alkitab ini boleh gunakan kah? 当然，释义学整个的那个观念你应该有哈。 Dan patutnya sudah ada 一点一点的。 konsep keseluruhan tentang penafsiran Alkitab. 这个很容易的哈。那我们来 Tidak 看， susah. 系统神学常用化，这个大家都知道了哈。 Dan kita pun tahu yaitu kaedah-kaedah yang sering digunakan. 就是所谓的演绎法。演绎法係咪啊 ？Deduction 啊。
Ini kaedah deduction. 好，好，那要讲这个，第一个要先介绍一下这个方法是 Jadi saya perkenalkan kaedah deduction ini. Plato. E ialah Plato. Kan 有一个 idea word， 就是理念界。Idea world. 柏拉图，当然他是古代西亚人，就是。Plato ini adalah dari zaman purba Yunani. 这在那个主前400年左右的人。 Sebelum Masehi tahun 400. 他是哲学家，那个苏格拉底的徒弟就是。 Dia adalah itu anak murid Socrates. 他们在探讨就是世界的起源的问题。 Mereka sedang mengkaji, menyiasat akan permulaan dunia. 在这之前有很多的讲法。 Dan sebelum ini pun ada banyak yang diperkatakan. 最先开始有一个哲学家叫做 Thales， 他说万物是从水。 Ada seorang ahli falsafah yang menyatakan segala sesuatu yang bernama Thales, dia berkata segala sesuatu itu berasal dari air. 这个你要看希腊哲学，现在不能讲的就讲不完了。 Itu kamu kena baca dalam sejarah Yunani sebab kalau saya mau bermula sekarang tidak akan habis. 那柏拉图他的老师就是苏格拉底。 Jadi Plato ini dia adalah anak murid kepada Socrates. 他肯定有一个至善 absolute。 Dia ada yang paling absolut, yang teratas sekali. Absolute good. Yaitu di atas Socrates adalah absolute good, yang teratas, yang paling baik sekali. 这是至善，就是 Yang terbaik. 在人之前就存在着。 Di mana sudah pun wujud sebelum adanya manusia. 当然，哲学家他也不知道神，也没有想到神，就是。 Dan ahli-ahli falsafah ini pun tidak tahu adanya Tuhan dan mereka pun tidak terfikir akan Tuhan. 那万物才从这个演变过来。 Dan mereka berkata bahwa segala sesuatu itu berubah dan datangnya dari yang atas ini. 他认为那个至善，那人呢也是从至善来。 Dan mereka pun berkata bahwa manusia juga datang dari absolute good ini. 他认为人呢，人的灵魂是好像在监牢里面有肉体，他们认为肉体是邪恶的。 Dan mereka berpendapat bahwa jasmani manusia ini adalah yang jahat. 我们知道苏格拉底他最后被判死刑嘛。 Dan Socrates itu kemudiannya telah dijatuhkan hukuman mati. 判死刑那个他最后自己喝毒药死掉，就是那个刑法就拿毒药来了。 他可以跑啊，他的徒弟这样说我们溜啊，但是他不要，他就 Hukuman yang dijatuhkan kepadanya ialah mati dengan minum racun yang diberikan kepadanya, dan sebenarnya dia boleh melarikan diri sehingga anak muridnya pun suruh dia melarikan diri tapi dia tidak mau. 他认为说死了灵魂就脱离这个监牢这个身体。 就回到自善了。 Sebab bagi dia ialah
jasmani adalah penjara dan yang tidak baik, lebih baik dia mati dan jiwa rohaninya itu boleh pergi kepada absolute good, itu yang paling baik itu. 好，那所以这个至善是最崇高的，也是最完整的。 Jadi absolute good ini bagi dia adalah yang paling baik sekali dan paling sempurna sekali. 那他的徒弟就是柏拉图，继续发展这个理 Dan 念。 kemudian anak muridnya yaitu Plato, dia pun teruskan pikiran pegangan sedemikian. 所以他的方法是这样子哈。 Dan kaedahnya begini, 但他有一个很有名的，就是洞穴比喻哈。 parable 比喻是 parable P-A-R-A-B-E-L B-L-E 的 parable 对 parable of OK， jadi bila dia ada parable of cave atau perumpamaan gua, cave ialah gua, 他是讲人哈。 ia merujuk kepada manusia, 你所看到的其实不是真的世界。 yaitu apa yang dilihat oleh manusia bukanlah sebenar dunia yang sebenarnya. 他说这里有一个椅子，长板凳哈， Dia kata di sini ada satu bangku yang panjang begini, 坐着很多很多的人。 duduk banyak orang 好，这些人呢只能向前看哦， dan orang-orang ini hanya boleh melihat ke depan sahaja, 就是生下来就被绑着。 di mana sebaik sahaja manusia dilahirkan, manusia sudah pun diikat dan dia lurus sahaja memandang. 那这里有一个那个荧，就是荧幕啊，就是 Dan di 好像 depan 布幕这样子。 depannya ada satu screen. 那呢，在这里有很多的东西， Dan di screen itu ada banyak barang. 他们看到了哦，有，就是你看到的现实的所有的世界的东西。 Jadi itulah benda-benda material yang dilihat mereka dalam dunia ini. 他们以为这都是真的。 Dan itulah bila dipandang mereka kata inilah yang benar. 哦，每个人都是向前看的。 Sebab semua memandang ke depan. 好，忽然有一个呢， Tapi tiba-tiba ada satu orang. 他忽然松开了， Dia telah terlepas dari kumpulan orang itu. 他就转过来， Dia pusing ke belakang. 他看其实不是啊， Dia melihat 他看到这有一座墙， di belakangnya ada satu dinding. 哦，那这座墙呢，在这里呢，这里的东西都在这里了。 Dan di belakangnya dinding ini pun terdapat benda-benda yang dilihat di depan. 那其实呢，这个是那个好像做木偶戏那个，只是一个像而已。 Dia 木 hanya 偶戏的那个有没有？ puppet masih. 好的。 Seperti wayang kulit atau itu wayang puppet di belakang sana. 这里有火， Sebab di belakang dinding ini ada api. 火把这个像，然后呢照到这里来。 Dan api itu kerana ada terang, terang itu telah membawa bayang-bayang benda ini ke depan sini. 哦，这个像超过这些人，其实这个是从这里来。 Jadi sebenarnya benda yang dilihat di depan ini sebenarnya adalah gambaran yang dibawa dari belakang. 这是火哈。 Yang ini ialah api. 哦，他就认为说，哎，这是假的， Itulah dia berkata, yang di depan ini semua adalah palsu. 影像而已啊。 Ia hanya satu gambaran sahaja. 其实这是这边照过去的。
Sebab sebenarnya benda-benda itu datang dari belakang itu. 这个是柏拉图的比较， Inilah perumpamaan yang diberi oleh Plato. 这个要记住哈。 Ingat perkara 这个 ini. 影响到后来的所谓的幻影论，就是Docetism。 Sebab ia akan mempengaruhi pada kemudiannya perihal Docetism ini. 我们会讲神观哈， Kita menyentuh tentang teologi. 讲神观我们也会讲到这个。 Nanti bila masuk teologi juga saya akan masuk Docetism. 讲 Docetism 说耶稣没有人性嘛， Bila menyentuh Docetism ini ialah Yesus tidak ada sifat kemanusiaan. 我们如果讲说你这个人没人性， Kalau kita berkata kamu ini tidak bersifat manusia, 那就是说你不是人了。 berarti kamu bukan manusia. 那如果说耶稣没有人性， Bila berkata Yesus tidak bersifat kemanusiaan, 是不一样的。 jadi ini berlainan. 但是讲耶稣没有，不是道成肉身，而是一种一种显象而已，没有真正的肉身。 Yaitu menyatakan Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dalam jasmani. Yaitu firman ini tidak datang ke dunia dalam jasmani. Dia hanya satu tayangan, satu gambaran sahaja kepada kita. 就是幻影论， Inilah yang akan disentuh dalam Docetism. 也就是说哲学影响神学。 Yang mana falsafah akan mempengaruhi teologi. 那会一直影响到现在哦。 Ia mempengaruhi sehingga sekarang. 好，那这个人跑到这里来，哎，这个是这样，又跑到这里来。 Jadi sekarang orang ini yang sudah terkeluar itu, dia melihat begini, lepas itu dia pergi lagi ke belakang. 他说：“哎呀，其实是火啊！” Baru dia nampak itu ialah api. 哦，他又开始跑。 Lalu dia berjalan lagi. 哇，原来呢，就是在一个洞里面啊。 Rupa-rupanya dia berada dalam satu gua. 他跑出了这个洞啊， Bila dia keluar dari gua, 他来到这个真的世界。 dia masuk ke dunia reality. 其实这些东西只是那个好像剪出来的纸片一样，真正的东西在这个地上。 Sehingga 可 kan 能这是一只狗、一只猫啊，一棵树啊。 jadi dia dapati rupa-rupanya apa yang dia lihat di dalam di screen itu adalah seperti potongan, ada anjing, ada kucing, adalah benda-benda yang hidup yang di luar itu dibawa ke dalam bentuk potongan gambar. 原来啊，因为有太阳，所以 tahu-tahu 太阳 dia 照着人间。 Tahu-tahulah dia adanya matahari dan matahari menyinari manusia. 所以你看，这是不一样的层面啊。 Jadi di sini kamu lihat ada lapisan yang berbeza. 你看，在这里的人， Orang yang berada di bahagian ini, 第一层面的人只是看 yang di 影子而已， lapisan pertama ini hanya melihat bayang-bayang sahaja. 对不对？看影子。 Boleh fahamkan? Bayang-bayang saja dia lihat. 第二层面的人， Orang yang di lapisan 2, 他只是看到那个什么，那个纸片，就是演那个有没有西洋那个什么复影皮影戏啊，复影戏那个，你只看那个那个纸人呐、皮人呐、 Bagaikan sedang menonton tayangan di lapisan 2 itu, dia tahulah itu seperti satu mainan tontonan wayang kulit yang ada orang yang tukang main patung-patung di sana. 第三类就看到这个， Lapisan ketiga, maka dia keluarlah, dia melihat reality dunia ini. 他用这个来比喻说，人呐、都是这样子。 Dia menggunakan perumpamaan ini untuk memberitahu beginilah hidup manusia. 他把人
的身体化成3部分， Dia telah membagikan tubuh manusia kepada 3 bahagian. 这边是灵， Yang di atas itu ialah roh, 这边是魂， yang bahagian tangan itu ialah jiwa, 这是体。 dan di bawah bahagian itu ialah tubuh jasmani. 他说全世界人 Dia kata semua manusia dunia ini 有3类， ada 3 jenis. 第一个就是属灵人， Jenis pertama ialah orang jenis rohani. 所谓属灵人呢，他虽然是有魂体，但是呢，他是属灵的。 Jenis orang rohani ialah dia milik rohani walaupun dia pun ada jiwa dan ada jasmani. 这不是在讲圣经吗？他根本不晓得圣经哦。 Dia bukan menyentuh Alkitab ya, langsung. Dia langsung tidak tahu tentang Alkitab. Ini masih di dalam falsafah. 啊，好，那属灵的人就是他是属于至善的， Jadi orang jenis rohani ini adalah jenis yang milik absolute good ini. 所以这些人死了就会回到至善这里。 Dan orang-orang ini kalau sudah mati, dia akan kembali kepada absolute good. 那他说这些人是谁呢？ Dan siapakah orang-orang yang dia maksudkan ini? 你想他会认为是谁？ Coba kamu teka, siapakah golongan orang ini? Albert， Albert, 你想他会认为是谁？ kamu teka siapakah yang dia maksudkan ini, golongan yang rohani ini? 信耶稣的吗？ Yang percaya Yesus kah? 是不是？ Sin Yesus tu. 你没有注意听啊！ Kau tidak dengar apa yang saya cakap. 这是在主耶稣以前400年的人呐、啊， Yaitu orang-orang yang 400 tahun sebelum Tuhan Yesus. 但是根本没有耶稣可以信。 Masa itu belum ada Yesus boleh percaya. 啊？他说是，以色列民，他根本就这样，他是哲学家啊，柏拉图啊。 Plato ini adalah seorang ahli falsafah. 他说是哲学家，哲学家。 Yang dia maksudkan ialah ahli orang-orang falsafah. 所以哲学家就是属。 Jadi orang-orang yang berfalsafah itu adalah orang yang pandai berfikir. 我这样讲你们懂吗？这是讲，这 Kamu 是讲哲 fahamkah 学 apa yang saya 哦。 sampaikan ini? Sebab saya sekarang sedang berfalsafah. 因为这个跟以后的神学思想很有关系啊。 Sebab dia sangat berkait pada hari kelak dengan pemikiran teologi. 这个跟教理史、跟教会历史也是连在一起。 Dan ia juga sangat terjalin kepada sejarah gereja. 啊，那你要，譬如说，你要研究，譬如说那个神观， Contohnya kamu mau mengkaji tentang ketuhanan teologi. 那个耶和华见证会人的神观， Dari Jehovah Witness, teologi mereka 它怎么来的？ datang dari mana? 可以讲到这么远呐、 Sampai begini jauh ini, pun boleh sampai begini jauh. 啊？三位一体 Yang Tritunggal 可以讲到主耶稣之前2000年了、 pun boleh sampai kepada 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. 他们都是受这些哲学影响的。 Mereka semua itu dipengaruhi oleh falsafah-falsafah sedemikian. 但是你不知道这些也可以啦，不是说不可以啦。 Tapi kamu tidak tahu ini pun boleh juga. 那既然是就是进修会啊， Tapi 已经 sebab kerana 讲 ini 到系 adalah 统神学啊， seminar 都一定要讲 penyegaran rohani dan kita sekarang masuk kepada teologi bersistematik, jadi kita sentuh ini. 哦。啊，你因为才神学生而已嘛，所以 Kamu baru 学生， murid 所以 penuntut teologi 啊， dan kamu sedang 他讲 belajar. 这些跟信耶稣啦，跟以色列人选民一点关系都没有。 Jadi semua ini tidak ada kaitan dengan Yesus, tidak kaitan dengan umat pilihan, tidak kaitan dengan umat Israel. 那纯思想的， Ia hanya pikiran Plato saja. 里面有没有对的地方？
Jadi adakah apa-apa yang betul di dalam kandungan ini? 有对有错，但是如果你相信他， Ada betul pun ada salah. Kalau kamu percaya dia, 你以为他对了， kamu anggap dia betul, 他错的地方就影响到你。 maka apa yang dia salah itu akan mempengaruhi diri kita. 这跟神观有关系的。 Sebab ia memang terikat kepada konsep itu ilmu ketuhanan ini. 所以这是至善。 Baik, tentang absolute good ini. 好，那至善呢？人的灵魂哈，就至 Roh 善里面 manusia 就有一个理念界， ada satu ideal world, dunia yang 所以 ideal. 人的灵就所谓的先存哈，人的灵已经 Yaitu semua roh-roh manusia ini yang sedia wujud. 就叫 a priori。 Dia dipanggil sebagai a priori. 我们念一次哈。 Sama-sama baca. A priori. a priori。 A priori. a priori。 A priori. 就是先验性。 A priori. a priori。 A priori. 那这个人存在这里，然后呢，人就你这个身体哈， Dan tubuh ini 就是一个监牢啊， adalah satu penjara. 说你的灵就被监在这里了， Dan roh itu dipenjarakan di dalam jasmani itu. 所以这个肉体是恶的， Dan jasmani itu adalah jahat. 肉体是恶的。 Jasmani itu adalah jahat. 那属肉体的人， Dan orang yang milik jasmani 就没有办法能够知道善。 tidak akan dapat mengetahui absolute good ini. 所以有三种人， Jadi itulah tadi kata ada 3 jenis orang. 一种是属于属灵的至善的， Jenis pertama yang adalah yang milik rohani, yang akan pergi ke absolute good. 需要你知道吗？很 new 嘛。 Yaitu pneuma. 那另一种人呢是介于肉，这是 sex 啊， Jadi jenis orang yang kedua ialah yang milik sex。 那介于这个当中的就是属魂的， yang milik jiwa. Yang jasmani itu milik jiwa. Maaf. Ya. 匹配，还记得吗？我们 Masih boleh ingat? 还记得吗？匹配，sex， 匹配，pneuma， Pneuma. 他把它三分。 Jadi ada 3 jenis, 3 bahagian dia. 那属魂的有 Yang 可 milik 能 jiwa 被教导，然后呢成为属灵。 kemungkinan boleh diajar dan menjadi yang rohani. 属肉的， Yang milik jasmani. 如果没有特殊的话，他没有办法成为属灵。 Kalau tiada apa-apa keistimewaan, maka ia tidak akan menjadi rohani. 好，那他用这个比喻来讲， Jadi sekarang perumpamaan ini 这类的人都是什么？属 yang 肉 di 的， bahagian pertama itu ialah milik jasmani. 他们只是看到影子。 Yang lapisan pertama itu milik jasmani dan hanya boleh melihat bayang-bayang sahaja. 这类的人呢， Dan yang bahagian lapisan 2 ini, orang-orang di lapisan 2, 他们是属灵的。 mereka adalah yang milik jiwa. 第三类的人呢， Jenis orang ketiga, 他们是 jenis 看到 3实在的事， yang melihat reality itu. 这就所谓的很有名的洞穴。 Inilah parable of cave yang sangat masyhur.
perumpamaan 神学 buah. 生记下哈、这就是你的考题啊。 Ini adalah soalan ujian untuk penuntut teologi ya. Kamu mesti tulis ini. Sudah berapa 这是 soalan 第 saya 二题而已 beri? 啊。 Ini soalan nomor 2. 题目是这样子啊， Soalannya begini. 请介绍 Sila 柏 perkenalkan. 拉图洞穴比喻。 Sila perkenalkan parable of cave dari Plato. 那并且 Dan 来叙述他用这个比喻来讲人的过程。 senaraikan, tuliskan prosesnya. 第三， Ketiga, 这个人的过程跟他们将来 proses 的， manusia ini dengan masa depan mereka, 就是他们的将来的未来的情况如何？ bagaimanakah keadaan masa depan mereka. 好，那在第四，对后世的影响如何？ Apa 他的 pengaruh 理论对后世影响如何？ 死的时候，就是对我们呐、他 apa 对现在怎么影 pengaruhnya? 响？ Apa pengaruhnya terhadap kita sekarang? 啊，你还记得诺斯底主义吗？ Masih ingat pengaruh itu Gnostik? 有没有听过嘛？哈， Ada pernah dengar? 诺斯底跟这个有没有关系？ Gnostik ada kaitan dengan ini kah tidak? 不100%，但是大部分受这个影 Bukan 响 100%, tetapi ada sebahagian besar. 啊。那对后世影响的最重，我现在已经都告诉你答案了。 Saya sudah beri jawaban ini, semua ini sudah ada jawaban. 我是先给你题目，现在再给你答案了， Saya bagi dulu jawaban, baru saya tanya soalan. 是不是？ Bukankah? 哦，影响最厉害的就是诺斯底主义。 Dan pengaruh yang paling hebat ialah Gnostik. 诺斯底主义， Gnostik ini 也是差不多同样的这个图啊。 pun lebih kurang sama dengan apa yang kamu lihat gambar raja di sini. 他们是在那个这是至高的神哈、 Pada Tuhan yang tertinggi itu, 也是就是至善哈、 juga yang absolute good juga. 然后呢，他这个至善有发射出 emanation 啊 emanation， 就是发射出来的。 Dan dia akan memancar ini emanation. 那有一个就是ion， 还记得吗 Dan yang melintang ini ialah ion. ？ion， 就是所谓的四纪元啊。那到最后呢，结束了。 Dan yang di paling bawah ini yang akhirnya, 那结束完之后，就是最后就是有一个什么 demiurge， 这是造物主啊。 ialah pencipta. 造物主，然后再 Pencipta， 创造世界。 Baru menciptakan dunia. 这些都是系统神学在讲的了。我是很简单啦、这个如果讲详细，这个讲1个小时讲不完。 Ini kalau saya mau telit seperinci 1 jam tidak boleh habis. 好，有没有影响基督教？ Jadi adakah ini mempengaruhi agama Kristen? 非常深，一直到现在 Sangat 啊。 mendalam sampai sekarang. 好，你看，第一个开始讲这个就是马丘，对不对？ Yang pertama membicarakan perkara ini bernama Markion. 马丘就是 Markion. 马奇，有时候换马奇安，有时候换成马奇央。 Markion. Orang ini, Markion. 他是用这个理论， Dia mengguna teori ini. 这个理论就是所谓的那个什么
Adoptionism. Adoptionism. 再写一次。 Adoptionism. Adoptionism. 类似吧，差不多。我的那个黑板上被你一擦就不见了。 Ajak capai sikit. Mana sudah 好，没关系。好，他们讲什么呢？ Jadi apa yang dikatakan di sini? 讲耶稣哈、 Dia berkata Yesus 是新约的神， adalah Tuhan perjanjian baru 这个造物神呢是旧约的神， dan yang mencipta dunia ialah 新的 kancing. 啊， kancing lah, Kancing. si kancing. Ya, yang menciptakan 谢谢 dunia. 你们哪个做的？ Terima kasih kepada sesiapa yang membuat ini sangat bersih. 是 Itu 谁做的 padam itu. ？Peter，你做的吗？不是啊，那不是你在 Siapa 那 yang 静静的享 kasih 受 bersih? 赞美。 Si Mike 做的。对呀、谢谢啊，Mike。 Terima kasih Mike. 啊，下次换另外13个， Lain kali 他 orang 们就 lain 安静的 bikin 享受人家赞美，就不错。 yang mencipta dunia ialah Tuhan perjanjian lama. 所以旧约的神是恶的神啊， Jadi Tuhan perjanjian lama adalah Tuhan yang jahat. 真的，因为他创造这个罪恶的世界。 Sebab dia telah menciptakan dunia yang jahat ini. 那新约神才是好的神。 Dan Tuhan perjanjian baru adalah Tuhan yang baik. 所以耶稣对他来讲，耶稣是不是降生为人？ Jadi bagi dia, adakah Yesus dilahirkan sebagai manusia? 不是。 Tidak. 如果耶稣有肉身的话，就是罪啊。 Kalau 就是 Yesus 恶啊 memiliki tubuh jasmani, maka itu dosa, itu ialah jahat. 所以这种想法就是幻影论。 Jadi inilah docetism. 那这个两极化哈，两个不一样的想法， Ini dua pikiran yang berbeza. 一种就是幻影论， Satu ialah docetism. 耶稣来了啊， Dan bila Yesus datang, 所以耶稣来这种论，耶稣不是真人啊， Yesus datang kalau di sini Yesus bukan manusia yang reality. 他只是一个什么幻影而已， Dia cuma satu bayang-bayang saja. 他没有肉体 Tidak memiliki tubuh jasmani. 啊。这样的话，耶稣就是神， Dengan demikianlah Yesus adalah Tuhan Allah. 耶稣是神显现。 Dan Yesus dia adalah Tuhan yang menjemahkan diri, 他 menampakkan 没有 diri. 没有肉身，没有人的肉身， Dia tidak memiliki tubuh jasmani seperti manusia. 这是一种极端啊。 Inilah satu konsep yang sangat subjektif, Dia sangat ekstrim. 另一种极端呢， Dan satu lagi yang sangat ekstrim 就是所谓的世子论啊， ialah adoptionism. 它是属于就是就是诺斯底主义啊， Dia adalah dari Gnostik. 诺斯底就是这样子， Inilah yang dipercayai oleh Gnostik 就是幻影论，幻 dan 影说。 yaitu docetism. 另一个呢， Yang satu lagi ini adoptionalism.
这个神不可能在人的身上啊。 Mereka berkata itu Tuhan tidak mungkin berada pada tubuh manusia. 那耶稣其实是人呐、 Tapi Yesus sebenarnya adalah manusia. 他是比较特殊的人 Dia adalah manusia yang lebih istimewa. 啊。那这个是这样认为哈、耶稣是一个平常的人， Jadi adoptionalism ini menyatakan Yesus adalah manusia, 圣灵降在他身上， Roh Kudus hingga padanya, 他就成为神的儿子，就好像 maka dia 就变成神子了。 berubah menjadi anak Tuhan. 好，钉十字架， Dilantak atas kayu salib, 啊，那个神又离开他了， maka Tuhan meninggalkan badan itu 他要成为什么？ dan dia menjadi 又成为人了。 orang semula. 你看他是圣灵降下，他就成这一段到这一段，他是什么？ Dari bahagian ini bila Roh Kudus hingga padanya sehingga bahagian dilantak atas kayu salib, dia dipanggil sebagai Son of God, yaitu anak Allah. 其实他本身是什么？ Dan dia sendiri yang sebenarnya 他 adalah 是 Son of Man 嘛。 anak manusia, Son of Man. 其实这一段而已，神把他 Dia hanya satu bahagian sahaja, dia adalah anak Allah. 啊， Orang yang anak angkat. adopt 把他 Maaf, itu anak angkat, satu bahagian itu anak angkat. 所以你看，一种思想可以两种的极端。 Jadi dalam satu konsep ini saja pun kita lihat ada dua ekstrimnya. 好，那你知道他们的想法之后， Dan setelah kamu mengetahui pikiran mereka ini, 接下来最重要的就是这个， dan yang seterusnya adalah yang paling penting. 从圣经你看出到底是怎么样， Dari Alkitab kita lihat yang sebetul-betulnya apa, 对不对？ bukankah? 哦，这个就你要自己要思考，到底这两个绝对是错的。 Di sinilah kamu perlu renung, ya, sebab dua-dua ini pasti salah. 那你对在哪里？ Dan 你 yang 对 betul 的东 itu 西要拿出来啊！ kita mesti ambil yang betul itu. 哎， Yang mana betul? 不然你是讲他错，我不知道， Kalau kamu kata dia salah, kamu pun tak tahu apa yang betul. 对不对？ Bukankah? 啊，那像这个就是在讲神观、讲基督论的时候， Dan 会 yang ini 可能会再提到。 dalam waktu kita menyentuh tentang Kristologi, kita akan masuk lagi. Ada mungkin akan sebut sedikit lagi lah. 那我们答案都是在圣经。 Kita semua pun ada Alkitab. 好，那这是柏拉图哈，它是从上往下。 Jadi inilah Plato yang dari paling atas absolute good ke bawah. 它是有一个至高的原则， Dia mempunyai yang asal ini absolute good. 然后再推到下面。 Kemudian turun ke bawah. 譬如说， Contoh 就是从一个原则、一个公理来哈。 dari satu prinsip. 譬如说，有一个句子哈， Ungkapan ini. 就是凡人，这个知道哈，每个人都会死。 Ungkapan ini, setiap orang akan mati. 这个如果这怎么？ Kalau 写一下。Nah, pasti akan mati. Pasti. 这个叫做全称，就在哲学里面哈，或是逻辑，
这就是说，这个是最高原则，这个是一个最高的一个原则。 Ini adalah prinsip yang tertinggi ya. 那这个就好像这个一样， Dan yang ini adalah seperti absolute good. 哎，那以这个原则你推下去叫演绎法， Dan dengan konsep prinsip ini terus menurun ke bawah itu ialah Docetism. 啊，演绎法 deduction Deduction, maaf, deduction. 从上往下， Sebab dari atas pergi bawah. 凡人必有死。 Setiap orang pasti akan mati. 这个凡人是包括所有的人， Jadi termasuk semua orang. 无论是老的、小的，什么样肤色、种族，无论住在哪里， Tua kah, muda kah, laki-laki kah, perempuan kah, tinggal di mana kah, apa warna kulitnya kah. 好，这是最高原则哈。 Inilah yang tertinggi ini prinsipnya. 那接下来 Dan seterusnya 你有很多的个别的东西哈， ada banyak lagi benda-benda yang lain di sini. 亚洲人 Ada orang Asia, orang Eropa, orang Afrika, Michael kah, Peter kah, Chong, 还有谁？Albert， Albert kah, 这都是人，对不对？ semua pun manusia kan. 好，怎么来演绎呢？ Macam mana deduction dia di sini? 啊，梦到。 Doa dalam hati.